Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Datuk Seri Nasyid Kursi dari Ketua Sekalian Ketua Imam Pemilihan Setiap Nasul Hadirin Hadirat yang dimuliakan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama saya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat hadir ke rumahnya bagi melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan seperti waktu yang terhidang ini kita rezekikan pula untuk bersama dengan Fadil Fashion Sudah kita yang kebetulan saya fahamkan berada di Ipoh, dan Alhamdulillah dia berkesempatan untuk hadir ke kami saya pagi ini. Untuk sekalian di Ufran Majah melakukan kehadiran bagi Al-Fadhil Ustaz. Baik, saya ceritakan sedikit takjidah pada malam ini. Selepas saja kuliah maghrib perdana atau kuliah maghrib asli selesai, kita akan solat isyak. Jadi solat isyak kita banyak diwat silap. Okey, ini hampir ceramah. Tapi kita untuk bila kita azan juga, tapi azan di dalam ruang dalam saja. Kita buat solat isyak. Dan seterusnya selepas solat isyak kita ada sedikit jamaah disediakan di bawah sana. Jadi saya mohonkan untuk bersama-sama dengan semua jemaah di jamaah yang disediakan. Baik, saya bacakan sedikit tentang biodata ceramah kita malam ini. Nama sebenar dia adalah Syamsul Amri bin Ismail. Umur nasihat betul. Saya rasa dia umur. Baik, tempat lahir kampung air Kendali Jempol Negeri Sembilan. Orang Nebomi tuan. Tuan ada Sembilan Nebomi boleh dah cakap. Fadil Sajjan Sulban. Saya tak pandai. Yang saya tahu lagu Jang Apa Konai saya tahu. Apa Konai Jang itu tahu tuan. Baik, kemudian pendidikan beliau sekolah Muslim awal 83 hingga 89. Dan seterusnya sekolah agama Persekutuan Labu sampai 1992. Bagi yang syalam di bawah dan awam, dan bagi yang syalam di dalam sejarah muda undang-undang. Yang Fadil kedua sebagai sang serbat kerana Fadil Ustaz memang terlibat di universiti itu sebagai pendebat di UiTM. InsyaAllah bisa nak sebut lah. Kalau tuan nak sebut siapa yang bujuk sila Google, cari nama Ustaz Syamsul Debat, InsyaAllah keluar banyak. Sekarang fokus kita lah, InsyaAllah kita nak dapat banyak perkara yang baik yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan kepada Ustaz untuk meneruskan kuliah maghrib khas dia malam ini. Sebelum ada persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa Masjid Ufran, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang cukup besar maknanya, yang mana pada malam ini Allah izinkan kita untuk bertemu kan di masjid yang serba indah ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Ni seronoklah saya kan dapat datang masjid ni kan. Nilai-nilai tradisi itu nampak lah kan. Lama dah masjid ni. Kan orang pun dah lama nampak dah. Kan tapi mudah-mudahan walaupun kita dah lama tapi semangat itu tetap sama. Tu sebab bila kita dapat pergi masjid ni kan, syukur sebab bukan semua orang nampak. Ada orang dia tak nampak jalan pergi masjid. Tak tahu apa pasal, jalan dah lawa. Lampu dah torang tapi tak nampak jalan pergi masjid. Lepas tu dah datang masjid pula kan. Macam-macam pula cerita
kan, aduh ya cerita tak betul, tapi tak apalah, itu semua cabaran. Dan bila kita dah sampai kesampaian kita ke masjid, doalah banyak-banyak, ya Allah kau kurniakanlah istiqamah kepadaku ya Allah untuk terus beribadah di rumahmu ya Allah. Macam tu kan, mintakan Allah. Janganlah pula wah aku ni hari-hari pergi masjid, okey dah ni, wah dia pula puji diri sendiri tu kan. Kadang cakap sendiri pun boleh jadi tu kan. Aku rasa aku ni paling awal masuk syurga ni, agak macam tu lah kan. Belum tahu dia dah kan. Tapi paling tidak orang pergi masjid ni walaupun belum tahu masuk syurga, tapi ada harapan masuk syurga. Ada harapan kan. Jadi hari ni tajuk yang saya pilih lah malam ni, sebab tajuk paling susah malam ni, iaitu tajuk bebas. Itu paling susah tajuk tu. Tak ada tajuk paling susah sekali, tajuk bebas lah. Merayau tajuk tu. Tapi malam ni tajuk yang saya pilih adalah mengapa kita perlu syukur. Tu dia. Kita syukur-syukur, tapi kenapa kan kena syukur? Tu penting. Benda yang simple-simple lah kan. Kalau kita tengok dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah beritahu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ya. Allah Taala beritahu kalau kita syukur maka aku akan lipat gandakan. Tapi sekiranya kamu kufur, azabku amatlah pedih. Tengok. Sepir lah sifir. Sifir dia tak sama lah dengan kita. Kan? Kita kalau kau tolong aku bagi. Kalau kau tak tolong aku tak bagi. Itu kita. Tapi Allah pula bagi tahu kita, kalau kita syukur, Allah bagi lebih lagi. Tapi kalau kita tak bersyukur, Allah bagi azab pula. Apa pasal? Rupa-rupa kena faham betul-betul. Syukur tu bukan setakat kita sebut alhamdulillah, gosok dada alhamdulillah. Tak cukup setakat tu. Tapi tu sebahagian daripada ciri orang syukur. Dia sebut. Imam Al-Ghazali kata syukur tu ada 4 tanda. Pertama, dia sebut dengan lidah dia alhamdulillah. Dapat tengok Samsul debat depan-depan. Contoh. Alhamdulillah malam ni elok pula tak hujan. Alhamdulillah malam ni clear. Alhamdulillah tak sangka hari Sabtu malam Minggu ada makan. Dah diumum mana berita gembira tu seawal minit pertama sebelum ceramah dah umum ada makanan. Bayangkanlah tu. Jadi penceramah bila dengar dah ada makanan, makruh ceramah lama. Macam tu ayat dia kan, macam tu dia. Tak boleh lama dah, kau jap dah lah. Makna kalau tak cukup masuk kan jangan pening kepala. Maknanya lain kali kena panggil lagi macam tu. Kan? Jangan kita risau-risau. Mudah-mudahan ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Macam tu. Yang pertama dengan lisan kita syukur alhamdulillah. Tengok Nabi, satu hari Nabi lapar. Nabi tersompak dengan Sayyidina Abu Bakar, kau ke mana Abu Bakar? Aku lapar ya Rasulullah. Samalah kita, mari jalan. Sompak pula dengan Sayyidina Umar, kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah kami lapar. Mari. Maka bersama-samalah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Sampailah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Kalau kita pergi Madinah lah, dekat Babu Salam sampai pintu masuk tu, kat luar tu ada satu tembok. Tembok tu dia tak letak label. Dia tak letak label, tapi ada satu orang Arab duduk jaga situ. Ada satu tembok tu. Kalau letak label alamat ni, orang dekat negara-negara tertentu tu menyembah tembok tu nanti. Itulah dia tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Situlah tempat ketika peristiwa hijrah bila Nabi sampai, semua berebut-rebut minta Nabi tidur rumah dia. Nabi pilih rumah Abu Ayyub. Di rumah Abu Ayyub, Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Ayyub Al-Ansari jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah gerangannya tiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami lapar, ada tak makanan kat rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi jawab, Alhamdulillah. Nabi tak ada mungut. Kalau kita katakan buah tamar tak payah cerita lah untuk kita kan. Tapi Nabi kata Alhamdulillah. Nabi pun ambil Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar, Nabi minum. Contoh nak bagi faham, Nabi minum.
Nabi minum, Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Itu yang pertama. Alhamdulillah anak dah masuk universiti. Alhamdulillah hari ni selesai kenduri. Alhamdulillah jalan depan tu dah siap. Alhamdulillah ramai banyak orang berniaga. Alhamdulillah boleh makan. Alhamdulillah, semua sebut. Yang kedua, dalam hati. Imam Al-Ghazali kata, dalam hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Siapa bagi? Allah bagi. Dalam tempoh-tempoh PKP tu ada juga rezeki masuk. Contohnya, alhamdulillah ada rezeki masuk. Kan? Orang perempuan selalu tempoh PKP rezeki masuk. Tin barang sampai, rezeki masuk. Suami kalau duit dia dapat barang. Macam itulah contohlah kan, contoh kan. Kemudian yang ketiga, tindak tanduk dan perangai menggambarkan dia itu bersyukur. Apa tindak tanduk tu? Ibadah, patuh perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah tu jangan dibuat. Itu juga adalah tanda syukur. Dan yang keempatnya adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu maksud syukur, kata Imam Az-Ghazali. Itu sebabnya kalau nombor 3 tu tadi, tindak tanduk tak sama macam orang syukur. Allah bagi azab, tak semayang, tak sedekah, tak tolong orang, derhaka, melawan, benar-benar melagu-lagukan orang, memfitnah orang, mengutuk orang tak habis-habis. Tu mana tu tanda-tanda orang tak syukur lah tu. Nampak ya? Jadi itu sebabnya Allah bagi azab pula. Jadi mana kata orang yang bersyukur ni eloklah perangai yang sepatutnya. Syukur lebih daripada sekadar ucapan berterima kasih kepada Allah di atas segala nikmat dikurniakan kepada kita. Lebih daripada itu, dia bukan sekadar terima kasih. Dengan manusia kita terima kasih, kan? Tetapi kalau kita ni dalam bab ini dia lebih pada tu, dengan hati, dengan perbuatan dan memelihara nikmat tu supaya tidak rosak. Syukur juga merupakan cerminan keikhlasan jiwa seseorang mukmin. Dia syukur dia dapat tolong orang sebab dia fikir pahala. Dia tak ada fikir benda lain. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, saya pun tak tahu kenapa aral tu nak melintang, dia tak menogak. Saya pun tak tahu kenapa. Macam itulah ayat orang pakai. Kalau tak ada apa-apa aral melintang, insyaAllah pada hari Ahad ini Masjid Ghufran akan menganjurkan gotong royong perdana. Siapa yang berkelapangan dijemput hadir. Jangan risau, setiap kali gotong royong muka yang sama yang hadir. Jangan risau. Malahan muka yang sama itu bertambah kurang akibat meninggal dunia dan sebagainya. Jadi mana kata yang datang tu pula asyik-asyik kita. Contoh dia kata dia. Jadi itulah dia perbuatannya kan, perbuatannya tu dengan lafaz dia, dengan cakap dia, dengan apa yang dia datang tu dia buat. Ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas. Orang yang ikhlas dia tak harapkan balasan, wa imma terima kasih pun dia tak nak. Macam tu dia. Steady tak steady ikhlas ni. Sebab dia tahu tak dapat ke dunia, akhirat besok Allah dah ready dah untuk aku. Macam tu ya. Faham ya? Hidup akan lebih bahagia dan indah jika kita dapat menikmati apa yang dimiliki. Rahsia kenikmatan itu bukan terletak kepada nikmat tersebut, tetapi pada rasa syukur itu. Bukannya rezeki itu dirasakan sempit, tetapi hatinya tidak pernah merasa lapang. Nampak tu? Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada rumah besar, kereta besar, tak cukup lagi tu. Aduh, pening kepala dia kata, tak cukup lagi. Rumah dah cukup besar dah, nak besar lagi. Tak cukup rumah ni bang, kena besar lagi bang. Nampak kan? Beli rumah besar-besar, buat rumah besar-besar, makin lama bukan makin ramai orang, makin lama makin tak ada. Makin lama anak makin besar masuk asrama.
Dah masuk asrama pula, pandai lagi sikit, tak balik rumah juga, balik kejap masuk universiti. Masuk universiti, balik rumah sekejap, pandai tapi kerja bagus-bagus, jauh daripada rumah, nak beli rumah sendiri. Habis pekerjadah, habis rumah berasa, tu soalan ni. Senang raya ustaz. Bila raya semua balik, logo. Memang logo sekali PKP, seko pun tak boleh balik. Macam mana? Contohlah kan. Allah tunjuk senang kan tuan-tuan. Kan? Jadi itu dia. Jadi makna kata syukur itu apa? Kenikmatan itu sebenarnya terletak mana? Bahagia tu bukan letak pada nikmat tu, tapi pada syukur tu. Tu buat orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu dia nikmat dia tu kan pada makan walaupun lauk tu simple. Nikmat betul. Lauk cu ubi rabui cocah dengan sambal kotuk. Mak. Kan? Ulam-ulam pucuk paku. Pucuk paku pun mana ada yang tanam, tak siapa punya tepi jalan dia rembat kan, tepi nek moyang sadap orang di sebenarnya sebut nek moyang tu sedap betul lah, osah sadap tapi bukan sebab dulu makanan tu sedap, tapi sebab dulu itu je yang ada kan. Hari ni dah jadi lauk hotel, jadi mahal malam datang tu kan. Tu dia. Jadi makna kata rahsia kenikmatan bukan terletak pada nikmat, tetapi pada syukur tu. Bang, rumah kita ni kecil je bang, alhamdulillah. Abang baru je balik pada KL hari tu pukul 9 malam. Kesian. Kenapa bang? Orang tu tidur bawah jambatan, yang seorang tu tidur kat bus stop. Lepas tu pukul 11 malam dia pergi kat KFC tu, dia berkata dia pergi ambil makanan percuma. Kita nasib baik tak macam tu. Ya Allah, alhamdulillah bang, kan kita tak macam tu. Tahu tak apa. Jadi makna kata dia akan rasa lapang. Makna kira okey lah kita ni. Okey. Mak tak. Jangan banding dengan orang yang lebih handal daripada kita. Banding ke mana? Kan? Kita nampak orang kaya, kita pun nak kaya. Tak payahlah. Kan semua kaya, siapa pula nak timur zakat? Kan siapa pula dia nak bagi sedekah? Kan siapa dah semua semua senang lah kau. Contohlah kan. Kalau nak kaya tak salah dah. Ikutlah cara kan. Meniaga elok-elok, slow-slow. Ini sibuk. Belum gemuk, bak kata pepatah Cina, Pak Ngah cakap tu, pepatah Cina, belum gemuk sudah bengkak macam tu. Kan? Dia belum gemuk tapi sibuk nak gemuk, langsung dibongkakkan diri dia. Kan mudarat tu. Ya, macam tu. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, kerana yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang rendah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Makna pernah juga dalam satu hadis Nabi sebut, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Nampak kecil nikmat tu, lubang hidung. Malam tu tidur tersumbek sebelah. Tonton tu cerita sikit macam mana jadi malam tu. Nak tidur, aduh, hei, payah pula nak tidur. Bini yang sebelah tu, awak ni marah siapa? Dia kata, nampak. Tanpa sadar kita bagi-bagi, kadang kita ni marah siapa, tak ya pula. Rupa-rupa bila ingat, ya Allah, astaghfirullahalazim, Allah yang izinkan jadi lidung aku sebelah jadi macam ni. Apa pula aku nak komplain? Faham kan? Tu dia. Jikalau kita rasa ini susah, ada lagi orang yang lebih susah dari kita. Jadi jangan pernah penat untuk mengucapkan alhamdulillah. Cakap senanglah ustaz. Ayat ayat tu pun sampai. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Orang yang meninggal dunia, dia mengalami kematian dalam keluarga dia, bukan senang nak suruh cakap sabar. Kata, sabarlah, Allah sayangkan dia, kau tak rasa. Dia tembak tu ayat ni. Ya, betul juga. Yalah kita tak rasa. Tapi orang, saya nak cerita ni, pernah jadi kat mak saya waktu arwah abah saya meninggal. Bila arwah abah saya meninggal, memang semua sedih lah.
Jadi mak saya tu yang tengah sugul tu, ada satu makcik tegur mak saya, kau rasalah apa yang aku rasa lagi sampai. Dia boleh cakap macam tu, kau rasa pula apa aku rasa ya. Dia kata, ilah sabarlah. Ada orang macam tu punya. Tapi makna kata, kalau orang tu cakap sabar banyak-banyak, aku faham kau sedih, doa banyak-banyak untuk kebaikan, Allah yarham ni. Macam tu, steady. Tapi bukan senang. Dalam hati kau orang, kau tak payahlah nak ajar aku sabar, aku sedih ni. Susah. Tapi itu hakikat dia, kan? Kadang-kadang nikmat itu datang dalam bentuk kesenangan, kadang-kadang nikmat datang dalam bentuk kesusahan. Macam mana pula? Bila datang susah, tiba-tiba ada penyelesaian, itu lebih nikmat daripada dapat nikmat sesaja. Tanyalah ayahanda yang ada dalamnya yang dah pencen-pencen membesarkan anak daripada dulu. Akhirnya bila dah tua baru terasa nikmat membesarkan anak tu bila anak-anak berjaya. Dulu rasa macam tak boleh hidup tidak anak aku ni. Ya? Itu sebab dalam ada satu pepatah Jawa ada menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Dia macam tu lebih kurang. Keindahan kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanan nak menuju kejayaan tu. Bukan senang. Berpuluh tahun membesarkan anak, tiba-tiba anak lepeh, maka benarlah apa yang Allah bagi tahu dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita, kan? Inilah itu dia. Itulah lumrah kehidupan. Sabar menghadapinya dengan penuh keimanan, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Bersyukur, kata-kata ini merupakan kata yang paling sukar nak dilaksanakan di saat kita sedang dilanda masalah dan kesempitan. Memang paling susah, tapi boleh dibuat tak? Boleh. Seringkali kita mendengar kewajipan untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Tapi kenapa kita perlu bersyukur? Tu tajuk kita hari ni. Baru mula rupa tadi tu mukadimah. Lama batu mukadimah itulah dah biasa ceramah 2 jam macam itulah, kan? Tapi syukurlah dapat jumpa orang balik. Tempoh 3 bulan pertama PKP itu ceramah sorang-sorang. Baru tahu azab orang tak ada, 10 minit pun payah nak habis. Masa tu RTM minta agak rekod 10 minit hantar kat dia, kan. Poning kepala. Macam dulu ceramah satu Malaysia, sekarang ceramah satu rumah. Kau jap dapur, kau jap tepi bilik air, mana sampai lah. Mana yang lawa sikit angle itu, yang lain clear. Kadang bukan sebab lawa, situ je lain yang torang lah. Poning kepala. Ada sekali itu saya buat live untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya, motivasi kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam rupa kamera tak on. Gila betul. Terasa pening. Lepas tu orang Putrajaya, apa nak tak mula-mula lagi ni, dia kata. Sudah petang tu pukul 2 ulang balik semula tajuk yang sama. Petang tu bercakap muka dah lunyai. Assalamualaikum. Lain motivasi petang tu, lain. Sebab kena ulang balik. Itu cabaran lah tu. Cabaran. Jadi syukur. Biarlah ada SOP, syukur dapat jumpa orang. Dah biasa pergi ceramah jumpa orang, kan, sekali tak jumpa orang lain macam. Lepas dah 3 bulan cakap seorang, pergi ceramah tempat yang pertama saya ceramah Jabatan Akauntan Negara di Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata, tolong jawab salam sekali lagi boleh tak? Dah lama tak dengar orang jawab salam, saya kata macam tu. Ya seorang, kan? Itulah Allah uji kita, kan? Jadi kenapa kita kena bersyukur? Yang pertama, nikmat Allah yang tidak terhingga. Nikmat Allah mana ada limit. Masa lagi boleh bagi. Malam tadi berapa ramai yang terlalap, tak sampai minta panjang umur. Tengok drama terlalap, tengok bola, kono 2 biji dah, pap tertidur. Tengok drama, tengok TV, tengok cerita lawan, tengok wrestling, terlalap. Tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi, nampak? Allah bagi nikmat kayak gitu. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi, kenapa lah aku hidup lagi ni? Tak ada. Nampak tak?
nikmat yang tidak terhingga. Tengok pada diri kita, tangan boleh gerak macam ni, tangan yang ni boleh buat macam ni, yang ni buat apa, ni buat apa, buat apa. Bila dia ganggang boleh buat apa, yang ni buat apa, ni buat apa, kepala boleh buat apa. Semua ada function ni. Bayangkan Allah Ta'ala masa kita lahir, Allah bagi organ badan kita semua automatik. Mana ada manual? Tarik nafas automatik. Tak ada siapa, alamak terlupa bernafas, mati. Tak ada pula. Semua bernafas automatik. Bila dia berdebar laju, berdebar, mencungap dah. Ada orang yang pump jantung sendiri. Contoh manual. Lepas tu penceramah malam tu ngantuk lah sikit. Dah lupa pump, dah seorang meninggal. JK Masjid setiap kali ceramah dia akan mesyuarat lepas tu postmortem. Berapa ramai meninggal malam ni? Malam ni 15 tahun 5. Jangan panggil dah penceramah ni, ramai betul meninggal malam ni. Dia kena cari penceramah yang tak ramai meninggal, dia kata. Contoh lah kan. Tak, Allah bagi automatik. Allahu Akbar. Itu sebab saya selalu sebut, jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Aduh, tak minta pun dapat. Dia minta nak kahwinnya, dia minta nak kahwin, tak sangka pula sampai ompek. Contoh nikmat Allah bagi, contoh. Dia minta nak kahwin, tak sangka pula dapat bini. Dia kata janji aku dapat kahwin, tak sangka pula dapat bini baik, beranak ramai. Nampak? Bini baik, pandai masak, elok, tertib, budi bahasa. Aku tak sangka pula bini aku baik macam tu. Wahal dia perangai pelasit ya Rabbi. Bini baik. Nampak tak? Tak minta. Kita minta lain. Kita minta dapat kerja, tak sangka pula dapat kerja tempat yang bagus, bos pula satu kepala dengan kita. Nikmat. Berapa banyak tu Tuhan bagi kat kita, Allah bagi kat kita, bodoh kita tak minta pun kita dapat. Kita dengan gaji 1,500, alhamdulillah kojo 1,500 gaji 1,500 lah. Ada allowance lain rupanya tak minta tapi dapat. Siapa bagi? Allah bagi. Macam tu ya, senang nak baca bahawa Allah bagi nikmat tak terhingga. Kita nak anak aku janji lepas belajar sudah, tak sangka pula sampai dia kerja besar jadi pegawai lagi tinggi pangkat daripada ayah dia. Nampak? Tak minta dapat. Nampak tak? Dapat isteri yang subur, tak sangka pula sampai 12 orang beranak. Tak berhenti, rajin pula beranak tu. Assalamualaikum, salam, jadi. Dia bagi salam, jawab, jadi. Macam tu. Dia tak ada kira dah. Bukan semua orang ada tu tuan-tuan. Betul tak? Tak, kita golak-golak. Alah, mana anak 2 je. Kan ada orang nak 2, orang tu nak seorang. Orang tu pula anak seorang tapi hebat pencapaian dia. Yang seorang itulah harapan keluarga, dan alhamdulillah dia betul-betul beri harapan pada keluarga dan berjaya menyumbang pada keluarga dia. Itu pun rezeki yang mana Allah Ta'ala bagi walaupun tak minta. Tuan-tuan tahu ke masa didik anak masa kecil tu, tahu dia dah besar dia jadi peguam? Mana tahu? Kan? Kita nak benar nak jadi peguam, tak sangka pula dia jadi peguam kes jenayah. Pandai pula dia. Jadi peguam jenayah paling tinggi. Dia punya pencapaian dia dalam negara. Habis segala bapak saudara mara penjenayah cari dia ke rumah. Minta dia tolong bawa kes anak dia. Macam itulah kira. Contohlah kan. Dah lah tu, tak minta pula dapat cucu yang baik-baik. Aduh, hai. Assalamualaikum atuk. Atuk dah makan. Allahu Akbar. Nikmat tak terhingga. Nampak tu? Kan? Alasan yang paling utama, nikmat Allah berikan tak boleh dihitung jumlahnya dan tak pernah putus masanya. Nikmat yang diberikan Allah bukan hanya dalam bentuk material seperti duit dan kekayaan yang melimpah. Nikmat hidup, memiliki tubuh yang sempurna, sehat fizikal dan mental adalah nikmat yang tak boleh kita elakkan.
Sehat fizikal dan mental. Jangan main-main. Hari ni penyakit mental tinggi, lagi dahsyat daripada denggi. Dia memanglah tak boleh lawan kes coronavirus. Kan, coronavirus. Hari ni kes baru 1228. Hari ni 1228. Paling tinggi di Sabah 889. Tiba-tiba ada kluster tembok. Seremban tiba-tiba hari ni 96. Aku tak boleh balik tak tidak, anda tak tahu. Macam tu kan. Yo kan, dahsyat, amen. Tiba-tiba ada kluster tembok. Kesian banduan tu tak boleh pergi ke mana-mana. Memang banduan tak boleh pergi mana-mana ke tak? Tapi itulah dia. Bayangkan, saya nak beritahu pasal statistik terbaru pasal orang sakit mental. Tahun 2000, setiap 1000 orang seorang sakit mental. 5 tahun lepas, setiap 10 orang seorang sakit mental. Hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental, bersamaan setiap 3 orang seorang sakit mental. Tanya dalam masjid ni berapa orang? Tak, maksud macam tu lah, ramai kat luar. Punca apa? Punca paling besar sekali media sosial. Semua sibuk berlumba-lumba, tak apa nak ditunjuk pun tak tahu, berlagu-lagu, bergaduh-gaduh. Sudah mental. Kita zaman dulu mana ada sibuk nak upload, mana ada sibuk zaman dulu kan? Kan, jumpa orang berbunga, tengok hari ni gayung, mana ada bergayung, menghadap telefon dia. Heboh, selfie, heboh. Kan? Dulu ambil gambar sebulan baru dapat boleh ambil gambar tu, sebab duit tak ada. Cuci mahal dulu. Kan? Tu belum yang goyang-goyang lagi tu, yang gambar tembak keluar asap tu. Yang bersungkup kan, orang ambil gambar tu, dia yang nak elok, yang lain semua gabun sampai tu. Kan? Dulu kan? Macam ni lah, tangan pum berasap rumah pek skoping. Kan? Media sosial berlumba-lumba. Sakit mental, tunjuk gambar handphone, tunjuk gambar bunga. Terima kasih kepada suami tersayang kerana menghadiahkan hadiah ini sempena hari lahirku. Zap, dia masuk dalam Facebook. Rupa-rupa handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Ya kan, punya tahu sakit jiwa manusia ni. Berlumba nak tunjuk-tunjuk kan. Jadi syukurlah bila sihat fizikal, boleh duduk. Bukan semua orang boleh duduk lama. Baru duduk kejap dah melunjuk. Kan? Nak azan dulu kau tauhid ke? Tauhid ke? Bukan semua orang kan, nampak tak? Tu nikmat tu. Jangan risau, saya tak risau dah. Lunjuk je, saya faham ponik. Mana sama nikmat orang duduk tengah dengan orang bersandar kat tiang? Mana sama? Contoh ni nak gambarkan nikmat. Kan? Kawan tu bengkak, tiang tu aku punya tu, dia tak duduk situ. Dia kata, contoh, adalah dia punya tiang tu. Kena tulis nama lah, kena wakaf tiang tu, tiang siapa? Tak adalah. Contoh lah. Ada orang dia beli-beli. Tuan-tuan, saya jumpa dekat kampung Melakai, kat Kuala Pilah, kat Johor tu. Dia nak semayang dan kat takbir tu, dia melutut. Dia melutut masa kat takbir tu. Dia tak nak operate supaya dia nak melutut tu supaya dia senang nak sujud. Jadi dia berdiri tu, waktu dia berdiri mula-mula nak kat takbir tu, dia memang melutut daripada awal. Bayangkan nikmat tu. Tu sebab kalau ada orang duduk kat kursi tu kan, kita tengok, Allah, aku masih lagi boleh berdiri ni, okey lah ni. Orang yang duduk pula, alhamdulillah aku masih boleh duduk semayang kat masjid lah. Orang lain terbaring ni. Tentu dia pergi. Kan? Malu ustaz semayang kat kursi. Pula malu pula. Yang tak semayang tu elok atau malu, kita pula semayang malu pak. Ada ustaz tu cakap semayang kat kursi tu mazhab kursi lah. Peduli ana, dia tak sakit lutut, dia cakap lah macam tu. Kan? Tu dia. Betapa indahnya ayat Al-Quran pada surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan? Nikmat Tuhan mana lagi yang hendak kamu dustakan? Sesungguhnya nikmat Allah benar-benar tidak terhingga banyaknya. Itu pertama. Sebab yang kedua, kerana
ada kelapangan di sebalik rasa syukur. Tu sebab kita kena syukur. Akan rasa lapang dada, rasa senang hati. Abang, rumah dia besar bang. Alhamdulillah, kita rumah kita walaupun tak besar mana, kita pun berdua pun dah rasa besar dah. Nak komeh pun tak terdaya. Kalau besok rumah lagi besar, macam mana kau nak komeh? Rumah ada 7 bilik, dia berdua je, pun nak buat kan? Laki lah tidur luar, panas tidur dalam bilik tu. Tinggal bini seorang, gili-gili. Malam ni biliknya, besok biliknya, besok biliknya. Kan tak ada kerja tu. Kan? Jadi mana kata syukur akan melapangkan. Alhamdulillah. Bukan kata saya suruh roboh rumah yang besar ni, tak. Tapi maksudnya yang dah ada tu syukurlah. Kan? Saat teruji, maka bersyukur adalah cara yang paling dianjurkan dalam Islam. Kekuatan senyuman saat kita terluka, bersyukur membuat hati kita lebih lapang dan lebih kuat menjalani hari-hari yang berikutnya. Ketiga, janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur Allah lipat gandakan lagi. No worry, guarantee. Itu janji Allah dan Quran. Apa yang kita takut, confirm. Tu ayat dia. Kadang-kadang kita jangka apa kita balasan Allah tu berdasarkan yang kita nak, tak betul. Aku dah tolong orang, kenapa aku tak dapat apa aku nak? Salah macam tu. Kita kena ingat apa yang kita minta dengan Allah, ada 3 keadaan kita kena yakin. Pertama, Allah bagi sejibi macam yang kita minta, sama. Kan sebiji dah, sejibi dah sekarang tengok. Atau yang kedua, tak sama macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik daripada apa yang kita minta. Dan yang ketiga, tak cukup baik lagi atas dunia ni, akhirat besok Allah bagi kat kita. Antara 3 tu, yakin. Aku nak bini macam Mira Filzah, dah terlopeh. Mana Allah tak tunai macam yang kita minta. Rupanya Allah bagi lagi baik akhirat esok. Contoh kan, bini kita pula ke akhirat esok nampak macam Mira Filzah lagi dahsyat ni. Contoh tak sadak Mira Filzah malam ni sebut nama dia kan. Jadi bersyukurlah, Allah akan lipat gandakan. Jangan kita risau-risau. Itu janji Allah. Yang keempat, terhindar daripada keserakahan, yakni tamak. 3 sepenyakit hati yang paling popular, yang ramai orang manjur ada. Bukan manjur ya, semua. Semua Seremban ko, Perak, Kelantan, Johor, Melaka, satu Malaysia ni lah. Penyakit tamak, penyakit sombong, penyakit dengki. Penyakit tamak semua bunuh. Yang orang punya pun dia nak. Yang dia punya, kalau dia syukur, dia tak ada sibuk heboh nak ambil yang orang punya. Kedua, sombong. Kadang-kadang orang Malaysia ni pelik, dia sombong benda yang tak ada apa-apa. Kau tengok lawa tak selipar aku, selipar. Sombong tu. Kopiah ni kata aku dapat kek Mekah tu, aku boleh kek Mekah ni. Tak ada Johnny ni macam ni kek Mekah. Tin ada seorang hon, sama kopiah dia macam kau. Nampak? Baru nak sombong sikit tapi. Buka kopiah tengok made in Taiwan, dia pun tak perasan. Tahun itu awal tahun tampah baju bang, kena awal bang, baju raya. Nanti tak sempat, sekarang raya cepat. Tampah sepapan beli kain tu. Tampah zap ada garisan, ya zap ada alamak bolah lah topi. Poket kalau lain. Sama sedondon dengan anak-anakmu. Tiba-tiba PKP. Tak dapat pakai dah. Betul tak? Masuk dalam Facebook, orang pun tak tahu tu baju tahun bila. Itulah kabar dah, jangan sombong-sombong. Kereta dahsyat weh, Mercedes pun sampai. Lama. Dia pun masuk dalam kereta. Weh, cepatlah bawa kita. Dia pun tak tahu nak start engine mana. Kunci tak ada kunci, dia tak bagi kunci itu, terlupa tu. Kawan tu pakai button. Tekan-tekan tak boleh, tekan-tekan tak boleh. Rupa kena tekan handbrake, kena tekan brake dulu. Baru tahu. Nampak? Sombong dengan kereta. Berhenti.
Berlagak dia. Tiba-tiba mati enjin depan Masjid Ghufran. Orang yang sombong tadi semua tolong dia tolak kereta tu. La ilaha illallah. Nak sombong apa? Tak jadi apa. Dia boleh sombong sebab isteri ai paling pandai masak tau. Besok tu samput mati, hilang yang pandai masak tu. Suami ai bagi ai 2,000 sebulan, you ada. Besok tu suami mati tertolan sudu, hilang 2,000 sebulan. Dia pegawai pangkat paling besar sekali kat pejabat daerah tu, kau tak tahu ke? Tiba-tiba sandar tepi dinding tu, tapi encen cakap apa kan? Mana? Duit banyak sampai masuk habis. Kereta berapa lama baru? Hui, kereta baru nampak paling lama pun 2 minggu. Lepas tu peduli pun tidak. Dah tak heran dah kan? Dulu ada rumah besar kat Manja ni, ada satu rumah, 2-3 rumah. Hui, aku kalau ada duit aku nak buat rumah besar macam tu. Hari ni orang tak heran dah rumah tu, berlambak dah rumah besar hari ni. Jadi tak ada benda kita nak sombongkan. Dan yang ketiga, buang penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyetaruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan Nabi sebut hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jadi baik jangan. Apa maksud dengki? Yang kita tahulah dengki ni apa? Dengki apa? Dengki. Ramai orang cakap iri hati. Ramai orang cakap tak puas hati. Maksud dengki yang paling tepat, supaya kita tak nak dengki dengan orang lagi dah, tolong fahamkan dengki itu sebagai dengki itu samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu saja. Kita jangan marah dia dapat kereta baru, kena fikir siapa yang izinkan dia dapat kereta baru. Dengar-dengar anak dia dapat IPSR 6A, macam anak dia seorang pandai. Tengok ayat dia. Ayat tu copek sampai tu. Dia pakai kereta baru, tak mana dia curi duit tu. La ilaha illallah. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Membodek 24 jam kat itu dapat tu. La ilaha illallah. Kan ada benda tak perhati dengan orang tu kan. Apa salah dengar-dengar anak dia PSA dapat 6. Alhamdulillah ada juga orang kampung kita yang pandai-pandai. Dah. Dengar dia pakai kereta baru, yo kok untung-untung dapat kita naik, tak payah bayar bulan, tak payah servis, dia bayar, tapi kita dapat naik dah lah kan. Dengar-dengar dia naik pangkat, yo kok mudah-mudahan so dia minta tolong senang, habis cerita. Dengar-dengar abang Haji apa tu lah, Haji tu lah yang kat ujung kampung tu yang umur 90 tahun tu, kenapa? Kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Apa cerita bini dia umur 25. Nampak kan buntang cerita tu. Baru dia jadi cerita. Bini 25. Tapi orang yang tak dengki ni cakap apa? Alhamdulillah, dapat dia isteri yang tegap boleh jaga dia. Bini mulut malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Elok warna mulut macam tu. Kurang ajar apa tu. Cuba tanya perempuan tu, apa yang kau gemar dengan Abang Haji tu? Abang Haji tu umur dah banyak. Saya tak pernah jumpa lelaki yang ikhlas macam dia. Ambil kau. Dia romantik, dia pandai gurau. Nampak? Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Ada pakak, tak terangah macam mana? Ini contoh lah, bukan orang sini dah, orang tempat lain. Sini okey 90 tahun kan. Jadi tak payah kita tamak. Jadi mana orang syukur tak ada tamak. Orang syukur dia takkan sombong. Orang yang syukur dia tidak akan dengki dengan apa yang orang ada. Mak kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata salah satu tanda dengki dah bersarang dalam hati, permulaan dengki dah ada adalah bila sahabat-sahabat kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa. Itu makna dengki dah ada tu. Dengar dapat naik pangkat, makna dengki dah start ada tu. Dia pun tak naik pangkat, ya ke? Oh Alhamdulillah. Kau ada nombor dia, aku nak tahniah kena sekejap. Macam tu baru tu kan.
Jadi kita takkan tamak, takkan bangki dengan orang. Contohnya, kalau ada orang di sekeliling kita berlumba menjadi yang terkini, selalu berganti-ganti gadget terbaru. Kejap-kejap tukar handphone, kejap-kejap tukar handphone. Tak boleh jadi ni, aku pun nak tukar-tukar handphone. Jangan ikut orang. Kita nampak orang tu bahagia, rumah besar, kereta berlambak, berselubung kereta tak sampai bawa. Tuan-tuan pernah tengok tak yang seorang tu bawa kereta-kereta lain pun ditunda sekali ikut dia? Tak ada. Tak ada. Rupa-rupa yang kita tak tahu, yang kita nampak, bahagia kau rumah besar, kereta besar. Banyak yang kita tak tahu. Dia bil elektrik ke sebulan 1,000. Aircon ni berapa? Bilik air aircon gila betul. Tengah terberak pun boleh tengok TV dan bilik air tu. Punya boring yang buang air. Kan? Agak lah. Macam tu lah tak? Ni contoh lah. Kita tak tahu masalah dia apa. Kan? Yang kita nampak, yang kita tak ada dekat dia, tu yang kita tengok. Masalah dia kita tak tahu. Itu sebabnya kita kena syukur. Lebih syukur kita tak ada heboh dah. Dia rumah dia besar, alhamdulillah, elok tu seronok juga. Ada tengok ada orang Islam macam kita ni kaya, alhamdulillah. Seronok tengok. Saya ceramah kat rumah ada satu Datuk Seri di Sunway, Bandar Sunway. Datuk Seri ni umur dia 35 tahun, belum kahwin, rumah banglo besar 2 tingkat, siap swimming pool, dia buat surau satu kat rumah tu. Kereta dia Porsche, Lamborghini, lepas tu ada pula Peugeot, ada pula satu tu Jaguar. Yang kereta Porsche dia tu siap loket biji Swarovski. Koman nombor 4 loket kat tudung dia, kat kereta satu kereta penuh biji Swarovski. Saya pula naik Azia, mana pula aku nak parking. Sebab saya ceramah kat rumah ni, sudah saya parking sebelah Jaguar Pro 2. Okey lah tu, lebih kurang. Saya parking situ. Saya dah habis saya ceramah, saya berbual dengan Datuk tu. Datuk, rumah dia besar, agaknya mahal tu. Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Tapi dia tak berlangak pada dia 4 juta tu murah. Dia tu memang tak sombong. Adalah orang cakap, dia daripada dia membazir macam tu, baik dia bagi anak yatim. Anak yatim dia bagi. Baik dia tolong susah, dia tolong susah. Baik dia pergi umrah, tiap-tiap bulan pergi umrah dulu. Kita tiap-tiap bulan pergi Kuala Lumpur, dia tiap-tiap bulan pergi umrah. Hari Jumaat payah Isnin dah sampai, gila betul. Duit tak tahu nak buat apa. Baru-baru ni saya berbual dengan dia. Saya pening kepala Ustaz, saya nak pi Melaka. Tengok bas tak ada Ustaz. Sewa semua tak mau sewa. Saya beli bas biji. Gila betul saudara. Tak dapat dia membuat kau ni dah, gila betul. Kan? Lain dia punya susah tu lain. Dia beli bas double decker tu, 2 tingkat, semua seat tu dia tukar leather seat. Siapakah namanya? Rahsia. Macam tu lah kan. Tapi dia tak sombong. Dia tak sombong, tak belagak. Memang gambar tolong susah. Paling besar dia jaga. Dia ni bagi petua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi petua untuk semua. Paling salah satu punca yang paling besar saya tengok, selain pada dia tak tinggal semayang, satu benda paling besar, dia jaga mak bagi menatang minyak yang penuh. Yang tu semua orang kena ingat. Selagi mak ada, jagalah. Kau nak senang hidup, jaga mak kau. Tu ya. Kau sakit kena tiup mak kau lupa lah bahagia tu. Betul cakap kan? Orang yang dah tak ada mak, dia tahu apa rasa nikmat bila ada mak dengan tak ada mak. Kan? Dan yang kelimanya, bersyukur akan membuatkan hidup kita bahagia. Tu dah baru sebut pasal bahagia. Bahagia letak ke hati yang bersyukur. Kan? Mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah akan membuatkan hidup kita terhindar daripada rasa iri hati, rasa riak, rasa-rasa tamak dan lain-lain lagi. Tak perlu pening dan gusar dengan persaingan kekayaan orang lain, kerana kita selalu boleh bersyukur. Maka kita tidak perlu dirundung keputusasaan jika banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Makna kalau kita tak ada kereta macam orang tu, kita pun tak kisah. Kita tak ada motor macam orang tu pun kita tak kisah. Ni ya.
Tuan-tuan, orang tanya saya, kenapa Ustaz Gemar naik Aziah? Suka tidak lah. Saya kata, okey je. Saya bukan tak pernah naik kereta besar. Bukannya saya tak ada kereta besar. Ada. Tapi kenapa Gemar naik kereta kecil tu? Kenapa? Elok sikit hati ni bila pergi ceramah. Jahat setan ni kadang. Turun ni kadang ada bisik. Cuba kau tengok, orang lain macam tak ada je, kau seorang je ada. Macam tu. Jahat setan. Saya pernah naik kereta Aziah tu, sampai saya ceramah kat Kuantan. Ada satu hotel tu yang apa ni pengurusan tu, bila sampai dekat depan hotel tu, saya cakap dengan asisten saya, kopi basuh lu kereta ni, kereta kotor, betah apa di lungah kan. Kopi basuh kereta tu, buku datang beli. Okey bos, saya turun dia pun jalan. Yang menyambut saya kat hotel tu steady Ustaz, datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kereta aku tu segitu. Dia boleh cakap Grab tu. Tapi apa? Rasa hati tak? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab apa? Dunia tuan-tuan. Nak terasa hati apa pasal? Kan? Yang penting mesti sampai. Kat dompet. Dah. Kan? Tak sampai juga Ustaz. Tak ada, naik berdua, tolak seat sampai ke belakang, ramah, tidur lena berdongku sampai Seraman. Tak ada apa masalah. Kan? Itu tuan-tuan. Senang hati. Ada, bang, bila kita nak beli kereta ni, bila nak beli kereta? Suami mampu motor, jangan ditekan-tekan suruh beli kereta. Ayah, mak ayah kita dulu bekerja sejauh-jauh, berbatu-batu, jalan kaki, basikal pun tak ada dulu. Dulu basikal pun kategori yang kaya-kaya mula-mula pakai basikal. Saya paling seronok dapat naik basikal pergi tadika dulu kan, yang basikal tua tu. Masa saya tadika tu siap ada yang raga, yang bakul, yang boleh budak duduk depan tu. Terasa besar macam ni duduk. Oh dulu. Budak sekarang mana ada dah, mana tu tak ada. Saya kan tak ada dah kan. Yang buat pakai rotan tu kan, yang disangkut tu duduk. Oh tegak. Terasa macam maharaja Cina. Baru bayangkan manusia naik basikal sombong dah, bayangkan tu. Tahu tu kan. Tu nak cakap tu. Jadi maka itulah dia, dengan bersyukur itu kita akan rasa lebih lapang, lebih tenang. Kan? Macam air lah kan. Kalau kita letak air ni kan, kita letak garam. Letak garam sesudu. Letak garam sesudu kita bancuh. Lepas tu kita minum. Rasa apa? Masin tak masin? Masin. Tapi kalau kita ambil itu, saya ibaratkan syukur tu adalah dengan air dalam belidi lah, baldi. Air dalam baldi, satu baldi air, kita ambil sesudu garam tadi, masuk dalam baldi, kita kacau-kacau. Rasa kalau kita minum masin nak? Tak rasa nak. Sebab bila hati kita dah lapang, bila kita dah syukur, segala kesusahan tu tak rasa susah. Ayahanda bonda yang dah lama hidup, yang pernah rasa susah, hari ni setakat PKP tu tak susah mana. Dulu dah biasa, orang dulu-dulu lah, kalau orang dulu dia PKP, dia tak ada pening kepala tu, dia ambil dalam kopuk itu, ada padi-padi tu ditampi-tampi, dapat boleh kau masak, kau jap lagi aku cek lauk, pergi dia tangkap ikan 2-3 ekor, bawa balik dah masak. Itu ya. Orang sekarang rumah besar, kereta besar, duit banyak, tak ada kebantuan untuk kami. Tuan-tuan balik tak? Balik. Kan? Kan? Iya. Datang ceramah, penceramah sama ya. Tak ada 5,000 tak datang. Gila penceramah tu. Dulu kau boleh RM50 kau datang, pasal hari ni orang tak bagi banyak tu, kau nak marah pula. Kan? Tapi mana yang dah setuju tu janganlah dikurangkan pula. Betul. Tak ada lagu awak. Tuan-tuan. Iya tuan-tuan. Ilmu ni siapa punya? Allah punya. Allah bagi pinjam, suruh sampaikan ke orang. Bukan suka menego. Masjid jadi takut nak panggil dia. 5,000 hotel mesti Kosorina. Oh contoh lah. Saya ceramah kat Sarawak. Ustaz, kita bagi surau pertama ni boleh bayar 700, masjid ni bayar 1,000, yang ni pula bayar 800, ni bayar 300 sekolah ni, lepas tu yang ni bayar ni 500. Tak okey ke? Okey tu, alhamdulillah. Lepas tu hotel kita bagi hotel Dormani. Hotel Dormani ni hotel bajet Islam lah. Seronok, saya suka duduk situ. Ada kek lapis orang tu. Lepas tu, yalah Ustaz, bukan apa. Hotel tu tak ada swimming pool. Masa bila dah nak mandi, kau sudah ceramah, dah pagi baik malam, dia kata.
Apa kau ni? Saya kata tu. Rupa-rupa dia cerita. Rupanya ada beberapa penceramah dari Semenanjung pergi Sarawak. Satu ceramah nak 7,000. Hotel mesti hotel Pullman. Saya kata iya kau. Patutlah dia tanya saya macam tu. Takut dia. Okeylah, bilah tuan. Mundur dah okey, dapat jumpa tuan-tuan ni. Satu dah jadi, dah tambah sesaudara baru nak jumpa. Betul tak? Dapat jumpa. Dapat tuan-tuan tengok Samsul debat, tengok depan-depan mudah pula. ayat biasa kan. Itu alasan nak ambil gambar lah tu. Tahu lah tu. Tapi betul tuan-tuan, saya heran saya tengok. Saya share sikit lagi lah. Saya tahu dah saya faham muka-muka subuh nanti tu, saya faham sikit ni. Saya pernah ceramah, dia minta ceramah di Benta. Ni Allah Ta'ala tunjuk kat saya. Di Benta, sempadan Kuala Lipis. Daripada Sorban pergi Benta, lebih boleh tahan dengan lah. Jalan Torok boleh tahan lama kan. Lepas tu dia kata 10 sekolah combine. Ni cerita sebelum PKP ni. 10 sekolah combine buat ceramah motivasi UPSR. Dia minta saya datang ceramah untuk 10 sekolah. Tapi bajet kami 300 saja. Terangkit koning. Contohlah kan. PA saya terperanjat, dia cakap, macam mana ni bos? Macam ni lah. Cakap, okey je lah. Saya cakap, sebab saya tak gambar batal program. Jalan je lah. Lepas tu tanya lah, kalau ada surau masjid lain yang nak, tak adalah kita pergi satu tompek tu balik. Saya kata macam tu. Lepas tu adalah satu surau lagi, dia pun nak bayar 300. Okey lah tu. Sampailah saya singgah makan ikan patin steam Azmi dekat Kuala Lipis tu. Sadap ikan patin ni. Mau ngeletek nyawa dah sadap. Tapi Allah tunjuk dekat saya, rupa-rupanya 10 sekolah yang calon motivasi apa ni, yang UPSR tadi, calon UPSR 10 sekolah tu, setiap satu sekolah tu calon UPSR seorang. Yang sekolahnya 2 orang. Budak dah tak ada. Kawasan kampung. Dan duit 300 tu cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit tuan-tuan. Kalau saya tolak tadi, hampur tak ada orang, hampur. Saya pun hamilah, saya pun ceramah lah. Seronok budak-budak tu, dengan cikgu-cikgu pun seronok. Terima kasih lah sudi datang kat tempat kita kan. Dah budak yang jago jadual saya yang dekat Pahang tu kena marah. Sebab sebelum tu saya pernah ceramah kat satu masjid tu bayar 700. Macam mana nak sekolah tu boleh dapat 300? Hang makan dia tu. Dia kata kau makan lagi 400. Dah kawan tu kena pula. Tak ada dah tuan-tuan. Ikut tuan-tuan lah kan. Itu ya. Jangan pening-pening kepala tuan-tuan. Musim PKP tu berapa ramai penceramah yang jenis demand-demand ni, monong orang tak panggil dia ceramah online pun, sebab orang takut dia mahal. Yalah, tak payah tuan-tuan jumpa ni tu. Sebab saya tak kisah jumpa ni ramai orang lama. Apa yang handa orang lama ni bila jumpa saya? Satu je, doa tu yang terbaik. Tuan-tuan tak terbayang dengan duit dah. Doa orang tua-tua ni, makcik-makcik tua-tua tu tapik tengok depan-depan lah. Semua doa, mudah-mudahan Ustaz sihat lah. Nampak tu. Yang muda-muda tu selfie berambui. Dia kan. Saya peminat saya ramai orang tua-tua. Dia tengok TV je lah. Kalau ikut kajian ramai budak orang tua tengok. Mana tu? Tapi itulah dia tuan-tuan. Apa pun syukur, selesai masalah. Orang tua-tua dulu dia syukur, selesai masalah. Makan mana ada meja marble, tikar mangkuang. Makan sama-sama, tak ada dah heboh. Sekarang meja marble, nanti dulu, nanti bersepah, susah nak lap, makan kemudian. Dulu makan sekali bersepah lah, sebab lepas tu kibeh kat luar bagi itik makan, selesai. Betul kan? Itulah hebat orang dulu tuan-tuan kan. Jadi itulah dia. Sodap ni kalau nak sambung ni, tapi nanti lain kali lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Dan saya nak buat sikit makluman tuan-tuan sekalian. Nanti kalau keluar nanti di luar sana adanya tabung sumbangan. Kalau siapa yang nak menyumbang untuk Kota Raja Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja, iaitu Ma'had peninggalan Allahyarham Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Jadi bolehlah sumbangkan. Yang mana kita perlukan untuk menyiapkan satu blok rumah wakaf, kafeteria, pondok persahabatan untuk pembangunan lah. Ringkasnya untuk pembangunan. Alhamdulillah, seronok tengok ada tompek dakwah kat situ kan. Saya pun sendiri dulu datang daripada tak ada apa-apa, dah penuh pula sekarang ni. Penuh lah orang kat bawah tu bakar ikan pula dah sekarang ni. Dulu tak ada siapa naik kat atas tu kan.
Alhamdulillah. Jadi kalau nak sumbang boleh sumbang. Satu lagi ada seorang sahabat saya, itulah tali segi sumbangan ni tuan-tuan, jangan kira benar. Tak ada RM1 bagi RM50. Tak ada RM50 bagi RM100. Sekarang ni handphone kat tangan, transfer online, senang. Jangan risau. Kalau tak ada pun tak apalah, mana jam tangan handphone yang ada tu bagilah. Pandailah kita tukar tolak kat kedai tu, kan? Ya, jadi itu dia. Tu ada flyers pun disebar-sebarkan. Jadi tabung nanti ada kat luar, boleh sumbang ya. Keduanya ada sahabat saya daripada Tampin, dia bawa madu tuan. Madu daripada Tampin, madu tualang, madu kelulut, madu hutan lah. Ada susu lebah, saya pun tak faham macam mana diporah susu lebah ni, saya pun tak faham. Tanyalah dia, tak mana dia dapet pun tak tahu, tanyalah. Tapi memang murah lah, insyaAllah. Tanyalah dia, kan? Jadi orang perempuan beli madu tu tunjuk kat suami, bang ni madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam tu. Lepas tu ada satu lagi produk tengah viral ni, alhamdulillah dapat bawa ke sini. Semua orang dah tahu kan produk saya tu, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur madu, campur kurma, elok untuk orang gastrik, elok untuk orang sakit tumit, sakit lutut, insyaAllah. Yang tangan kebas-kebas elok. Imam Masjid Felda Palung 12 dah 6 bulan dia semayang kat kursi, alhamdulillah dah boleh semayang berdiri. Habiskan betul-betul satu kotak tu, insyaAllah. Okey. Manager Bank Islam sakit lutut kat Kelantan, mak dia dah boleh jalan, alhamdulillah. Mana orang perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tah mana poi boleh minum tu, insyaAllah. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik rezeki. Untuk anak-anak yang mengandung, elok minum awal. Sebab apa? Anak-anak hari ni 98% demam kuning. Kan dia kuning kan, jadi ambil pada awal. Nanti dah kuning baru nak minum, muntah. Tapi ni insyaAllah kambing ni, susu kambing ni tak ada bau, sebab dia bukan kambing manjoy. Dia kambing daripada Holland, Belanda, dia tak ada bau. Tak apa, jangan risaulah. Tak apa, nanti kan yang tak buat duit, tak apalah, ambil lah susu tu dulu, buat balik. Nanti bila teringat kan transfer lah. Kau terlupa dah baik macam mana, kan? Ya, nanti boleh tengok kat luar sana. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih banyak saya lagi di atas kesudian mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah dalam kesempatan kita bertemu lagi. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.